Dia orang kata dia memperjuangkan KWSP, tapi hakikatnya hari ini apa yang berlaku? Anak menantu dia orang kaya raya. Kita disuruh tabung sendiri, pecah tabung sendiri. Apa orang kata? Jeopardize, memudaratkan masa depan kita. Tetapi dia orang, apa yang mereka lakukan? Dia orang tebuk duit rakyat untuk masuk poket sendiri, tuan-tuan. Dia orang tebuk duit rakyat dia mas tebuk duit rakyat untuk masuk poket sendiri. Ni saya nak bagi tahu, berita hari ini. Subsidi minyak. Anak Hamzah Zainuddin diheret ke mahkamah. Siapa Hamzah Zainuddin? Ketua Pembangkang. Siapa dia sebelum ni? Menteri KDN, Kementerian Dalam Negeri. Muhammad Faizal Hamzah, anak kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, didakwa di Mahkamah Session Seremban hari ini atas 9 pertuduhan mengenai pelanggaran berhubungan subsidi minyak. Faizal 39 didakwa bersama Azizul Abdul Halim 55. Kedua-dua mereka adalah pengarah Rimba Merpati Sdn Bhd, pemegang lesen minyak masak borong. Mereka didakwa memberi maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak kepada syarikat peruncit tempatan yang menyalahi Seksyen 84 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pemegang lesen minyak masak borong memberi maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak kepada syarikat peruncit tempatan. Minyak masak adalah barang kawalan menurut akta berkenaan. Mereka juga didakwa memiliki minyak masak bersubsidi melebihi had yang dibenarkan. Hamzah pernah menjadi Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional. Dia juga berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri sewaktu BN memerintah daripada Julai 2015 hingga Mei 2018. Sementara itu, bernama melaporkan anak kepada bekas menteri dan rakan perniagaannya didakwa di mahkamah di Kuala Lumpur hari ini atas 9 pertuduhan mengemukakan invoice penjualan minyak masak palsu dan memiliki minyak masak bersubsidi melebihi had. Muhammad Faizal, anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin yang merupakan pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd, syarikat pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak, didapati telah memberikan maklumat palsu semasa mengemukakan maklumat berhubung dokumen atau invoice penjualan minyak masak kepada 2 kedai runcit di Kuala Lumpur. Perbuatan itu didakwa dilakukan di pejabat KPDN iaitu kira-kira 5 petang pada 12 Ogos tahun lepas. Di bawah Seksyen 84 sub 4 sub B Akta Kawalan Bekalan dia boleh dihukum. Di bawah Seksyen 20 sub 1 Akta yang sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Kesalahan boleh didenda maksimum 1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya didenda maksimum 3 juta atau 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Syarikat itu juga dimiliki mereka turut didakwa mengemukakan invoice palsu dan memiliki minyak masak melebihi 50 tan metrik mengikut Peraturan 91 Peraturan Kawalan Bekalan yang merupakan kesalahan di bawah Peraturan 21 sub 1 peraturan-peraturan sama dan boleh dihukum di bawah Seksyen 22 sub 2 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tuan-tuan, pembangkang semasa dia jadi kerajaan, dia suruh kita tebuk, pecahkan tabung kita sendiri. Dia tak selesai pun masalah rakyat, tuan-tuan. Dia cerita pasal jual organ. Dia kata, dia dakwa. Tetapi saya kata, zaman dia memerintah, kita naik bendera putih. Ada orang tak makan, kadar bunuh diri meningkat. And that zaman PN memerintah. Itu saya boleh verify dan verify sendiri berapa ramai yang bunuh diri zaman PN memerintah disebabkan oleh COVID. Yet, dia suruh kita tebuk tabung kita sendiri, tuan-tuan. Tapi apa yang mereka lakukan zaman kita tengah susah? Apa yang mereka lakukan zaman kita tengah menderita? Apa yang mereka lakukan zaman kita tengah, orang kata, bergantung bendera putih? Kerja tak ada, kena buang. Dia suruh kita tebuk dan juga korek tabung kita sendiri. Zaman dia jadi pembangkang, dia masih suruh kita tebuk dan korek tabung kita sendiri. Sedangkan 300 juta masuk dalam akaun dia, tuan-tuan. 300 juta masuk dalam akaun dia. Anak sakau, menantu sakau, sepupu menantu sakau, bendahari, presiden, ketua penerangan, kroni-kroni sakau, ratus juta, puluh juta. Yet, orang-orang macam ni tak ada muka rasa malu masih nak suruh rakyat tebuk tabung dia sendiri. Tuan-tuan, masa kita susah, dia orang fikir apa? Macam mana nak berbagi jawatan? Dia orang fikir apa? Macam mana nak bagi? Siapa dapat jawatan dahulu? Siapa punya renovation? Bagaimana mereka nak bagi jawatan? Bagaimana mereka, siapa nak renovate bangunan dahulu? Itu yang mereka risaukan. Akhirnya kita dapat tahu, bila kita jadi pemerintah, siapa dapat duit dahulu? Bayangkan, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan kita. Kalaulah sekiranya dia orang jadi pemerintah sekarang ini, bagaimana agaknya keadaan negeri kita ni, negara kita ni? Bagaimana agaknya keadaan negara kita ni?